Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat IG dan Facebook Sahabat Inur. Alhamdulillah, hari ini Nurul berpeluang lagi untuk live di HQ Sahabat Inur di Pengkalan Cepa, Kelantan. Seperti tajuk yang Nurul tulis dekat caption tu, nak berjaya ke nak sangat? Nak berjaya ke nak sangat kan? Kita sebagai manusia biasa, kita sebagai makhluk Allah ni, kita nak sangat kejayaan. Kita nak sangat jadi seorang yang berjaya. Jadi hari ni Nurul nak share halangan kepada kejayaan. Okey, halangan kepada kejayaan. Kenapa sebenarnya kita susah nak berjaya? Hari ni Nurul nak share dengan sahabat-sahabat, Nurul rujuk buku Kenapa saya mahu berjaya, iaitu buku Azizan Osman, iaitu mentor kami, mentor Sahabat Inur sendiri. Okey, dekat sini dia ada listkan 10 halangan kejayaan. Tapi Nurul tak tahulah sempat ke tak. Kalau sempat Nurul share, kalau tak sempat Nurul share sikit-sikit tau. Kalau sempat 4 Nurul share 4, kalau sempat 5 Nurul share 5, okey? Okey, jom kita dengarkan sama-sama. Yang pertama, halangan untuk mencapai kejayaan adalah, halangan untuk seseorang berjaya tu adalah ego. Ego, sahabat-sahabat tahu tak apa ego kan? Masing-masing kita tahu apa itu ego sebenarnya. Okey, halangan yang pertama adalah ego. Setiap daripada manusia ni, manusia biasa, kita Nurul dan sahabat-sahabat ni, ada perasaan ego dalam diri. Walaupun tak banyak, sikit pun mesti ada perasaan ego dalam diri kita. Tidak seorang pun di dunia ini yang tidak mahukan kejayaan. Semua orang mengimpikan kejayaan. Manusia ni dilahirkan, kita lahir tidak memiliki apa-apa. Kita lahir waktu kita baby dulu, kita tak ada apa-apa. Kita kosong. Tapi waktu kita mula sampai ke dunia, kita hadir tanpa sebarang harta, sebarang kejayaan. Kita waktu dilahirkan di dunia ni, kita tak miliki apa-apa. Kejayaan, harta, rumah, semua kita tak ada kan. Ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu perjalanan hidup kita. Bila kita berjaya, macam mana kita akan berjaya, cara kita akan berjaya macam mana, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Okey. Halangan untuk kita jadi seorang yang berjaya ni adalah, yang paling utama adalah ego. Oh, kat IG suara okey. Oh, dekat FB tak dengar ke? Okey, sahabat IG komen. So, dekat IG suara okey, alhamdulillah. Dekat Facebook sahabat-sahabat dengar tak? Okey, okey. Suara dah jelas, okey? Okey, Nurul sambung. Okey, halangan yang pertama adalah ego. Ego ni adalah perasaan bangga terhadap diri sendiri yang timbul apabila kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ego merupakan suatu perasaan di mana pelakunya melakukan dalam keadaan sedar dan mungkin juga tidak sedar. Kita kan, bila kita berada pada tahap yang selesa, tahap yang okey sikit, secara automatik kita akan jadi ego. Kita akan suka memperkecilkan orang lain berbandingkan dengan diri kita. Ego berpunca daripada beberapa sebab. Antara sebabnya adalah dah didoktrinkan, diterapkan dalam kepala dia, telah diprogramkan dalam minda dia. Maksudnya macam mana? Sebagai contoh, seseorang yang selalu hidup susah, selalu dihina dan tiba-tiba mendapat kejayaan yang luar biasa, dia boleh bertukar menjadi ego apabila dia merasakan kejayaan itu adalah miliknya. Betul, contohlah, kalau kita macam sebelum ni, kita seorang yang hidup susah, tak berjaya sangat, tapi bila Allah bagi rezeki sekelip mata jadi seorang yang berjaya, kita akan ego. Kita rasa semua tu adalah usaha kita, bukan rezeki daripada Allah. Okey, sebagai manusia yang ingin berjaya, ego sebenarnya adalah satu perasaan yang boleh membunuh kejayaan tersebut. Bila ada perasaan ego dalam diri kita,
boleh membunuh kejayaan yang bakal kita cipta. Huraiannya, ego kerana kenapa sebenarnya ego ni boleh merubah kejayaan kita. Ego memiliki kuasa untuk memerintah dan memimpin. Kalau kita ada perasaan ego dalam diri kita ni, kita rasa kita berkuasa untuk membuat keputusan. Tak kisah sama ada kuasa itu besar atau kecil, tetapi kita bangga dengan kuasa yang kita ada tu. Okey. Orang yang ego ni dia akan marah, dia akan mudah marah dan tersinggung bila berada dalam perbincangan dan cepat marah jika orang melakukan kesalahan. Betul. Orang yang ego ni dia tak boleh, dia susah nak terima kesalahan, dia susah nak terima keburukan orang lain. Jadi rasa dia je hebat, dia rasa dia je yang tak ada salah. Jadi sebagai manusia yang nak berjaya, kita kena buang perasaan ego dalam diri kita. Dalam Islam juga mengajar beberapa cara untuk menundukkan ego. Yang pertama adalah sentiasa bersyukur dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur dengan rezeki yang Allah bagi. Kena ingat, setiap yang Allah bagi ni adalah pinjaman semata-mata. Yang kedua, sentiasa mendekatkan diri dengan orang yang lebih susah dan membantu mereka sedaya upaya. Bila kita dekat dengan orang susah, bila kita jumpa dengan orang yang lagi susah, kita akan sedar sebenarnya Allah bagi rezeki untuk aku ni untuk tolong orang lain. Jangan ego dengan kejayaan yang sementara yang Allah bagi dekat kita. Okey. Orang yang mempunyai ego yang tinggi akan lambat menempa kejayaan kerana dia tidak akan dapat membuat tindakan yang maksimum. Kerana tindakannya hanya berdasarkan pengetahuan yang terhad. Bila seseorang yang ego ni, pengetahuan dia terhad. Dia ego nak menuntut ilmu sebab dia dah tahu, dia rasa dia tahu semua benda. Dia ego nak bertanya sebab dia rasa orang lain lagi rendah ilmu daripada dia kan. Okey, jadi kita sebagai orang Islam kena buang jauh-jauh perasaan ego, pentingkan diri sendiri. Okey, yang kedua, halangan kepada kejayaan yang kedua adalah skeptikal. Skeptikal ni adalah suatu perasaan di mana seseorang itu tidak mudah untuk diyakinkan, terlampau ragu-ragu dengan sikap diri sendiri dan bersikap reserve atau tidak terbuka dalam meyakini sesuatu kepercayaan. Dari sudut falsafah, skeptikal adalah teori yang merujuk kepada sesuatu ilmu atau pengetahuan yang tidak berasas, yang tidak boleh dipercayai jika tanpa sokongan dan kajian. Okey. Ciri-ciri orang yang skeptikal ni adalah mereka susah untuk percayakan diri sendiri dan orang lain. Maksudnya dia ada perasaan skeptikal terhadap diri dia dan orang lain. Dia skeptikal terhadap diri dia dan orang lain. Dia ada perasaan ragu-ragu terhadap orang lain dan diri sendiri. Dia tak percaya dekat siapa-siapa. Dia susah nak percaya dekat orang lain. Dalam hal kewangan ke, dalam hal membuat keputusan ke. Jadi bila kita tak percaya dekat diri sendiri dan orang lain, jadi kita susahlah. Kita jadi susah nak buat keputusan. Okey. Skeptikal ni boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Okey, yang pertama, skeptikal terhadap diri sendiri dan juga skeptikal terhadap orang lain. Kedua-duanya adalah halangan dalam proses kita nak mencapai kejayaan. Bila seseorang skeptikal terhadap orang lain, mindanya telah diterapkan bahawa orang lain bersikap negatif. Orang lain jahat, orang lain nakal, orang lain tak sukakan kejayaan kita. Jadi setiap orang yang mahu berurusan dengan kita ni, kita ada pandangan, kita ada macam perasaan susah nak mendapatkan kepercayaan daripada dia. Sebab kita skeptikal terhadap dia. Jadi apa-apa idea yang dia keluarkan, apa-apa pendapat yang dia bagi, kita tak percaya. Kita tak percaya sebab kita meragui dia kan. Kita tak percayakan dia. Okey. Skeptikal terhadap diri sendiri pula, kita jadi susah nak membuat keputusan sebab kita tak percaya dekat diri kita. Kita ragu-ragu dengan keputusan yang kita buat. Okey, macam mana nak ubah skeptikal ni? Skeptikal boleh diubah dengan menguatkan dan memperbesarkan impian kita.
Impian yang besar akan menjadikan kita mampu menolak semua cabaran dan membuang semua tanggapan negatif. Kerana dalam minda kita hanya ada satu matlamat, iaitu kita perlu berjaya. Okey, nak ubah skeptikal ni, kita kena percaya dekat diri sendiri. Aku nak capai kejayaan. Kalau bukan aku yang buat, siapa lagi nak tolong capai kejayaan untuk aku? Kalau bukan aku yang percayakan diri aku, siapa lagi nak percayakan diri kita, diri sendiri. Jadi skeptikal ni kena buang dalam diri kita kalau kita nak jadi seorang yang berjaya. Skeptikal juga boleh diubah dengan cara membuktikan bahawa tanggapan dan apa yang kita ragu-ragukan itu salah. Okey, kita jangan ragu-ragu dengan keputusan yang kita buat. Caranya adalah kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita ragukan. Kita nak buat keputusan ni tapi kita ragu-ragu. Jadi kita buat bertentangan dengan, contohlah kita nak buat apa ya? Dia bagi contoh dekat sini. Contohnya adalah ada seorang kanak-kanak ni, dia dihalang daripada menikmati zaman kanak-kanaknya kerana dikatakan akan mendapat serangan asma jika dia melakukan aktiviti yang lasak. Dia akhirnya merasa penat dengan apa yang telah ditanam dalam mindanya. Mak dia larang dia bermain penat-penat sebab mak dia kata dia ada asma. Jadi dia penat dah, tak boleh nak bercampur dengan kanak-kanak lain, tak boleh nak berkawan. Jadi dia merasakan dia perlu menikmati kehidupan dan dia tidak mahu lagi dibayangi dengan kata-kata negatif. Okey, macam itulah maksudnya. Maksudnya kalau kita nak berjaya, kita yang kena cuba melawan perasaan ragu-ragu dan was-was dalam diri kita. Contohlah macam budak tadi, dia melawan segala rasa ragu-ragu tentang penyakit asmanya dan dia telah mendaftar untuk belajar berenang dan akhirnya dia mempunyai lesen berenang. Maksudnya macam itulah. Kalau kita nak buat benda yang kita ragu-ragu, kita yakinkan orang sekeliling yang kita mampu buat. Okey, yang ketiga, halangan yang ketiga adalah takut. Kan, tipulah kita sebagai manusia biasa ni, setiap kali nak mencuba sesuatu yang baru, kita mesti akan rasa takut. Nak kenal orang baru, kita rasa takut. Nak jumpa orang baru, kita rasa takut. Nak interview, nak semua. Bila kita nak mencuba melakukan sesuatu perkara tu, kita akan rasa takut. Betul tak? Kan, sahabat-sahabat? Kita manusia biasa ni, kita akan rasa takut. Jadi salah satu fungsi utama syaitan adalah dengan menanamkan perasaan takut dan gentar dalam hati manusia. Betul. Perasaan takut, perasaan gelisah, perasaan ragu-ragu ni adalah daripada syaitan. Ini termasuk takut tentang masa hadapan. Betul sahabat-sahabat kita. Lagi-lagi zaman sekarang, zaman Covid ni kan. Zaman Covid, zaman orang hilang pekerjaan, zaman orang kata dengan banyaknya fitnah. Jadi kita tipulah kalau tak ada rasa takut tentang masa hadapan kan. Tipulah kalau kita tak rasa takut tentang masa hadapan. Tapi kita kena buang perasaan takut tu. Sebabnya bila kita ada perasaan takut ni akan menimbulkan perasaan-perasaan negatif. Syaitan suka sangat perasaan negatif ni. Antaranya berputus asa, buruk sangka terhadap Allah, buruk sangka terhadap mak ayah, adik-beradik, orang sekeliling. Dan rasa tidak perlu berusaha dalam membuat kebaikan. Cik Bunga, betul Cik Bunga. Kalau kita rasa putus asa dengan masa hadapan, maksudnya kita tak yakin dengan perancangan Allah. Kita tak yakin dengan takdir yang Allah tentukan untuk kita. Jadi, kita sebagai manusia, sebagai orang Islam, kita kena buang perasaan takut dan kita banyak-banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dekat sini dia ada apa? Dia ada senaraikan beberapa perasaan takut. Yang pertama adalah fear of rejection. Takut ditolak. Kita sangat takut untuk menerima kekalahan. Kita sangat takut untuk menerima rejection. Setiap kali kita buat, contohlah kita pergi interview, contohlah kita nak jumpa siapa-siapa, kita sangat takut perasaan ditolak. Perasaan takut ditolak atau takut menerima penolakan boleh berlaku bila seseorang itu merasakan apa yang akan dilakukannya akan ditentang atau ditolak oleh orang-orang terdekat dengannya.
Kita tak buat lagi benda tu, tapi kita dah fikir macam-macam dah. Kalau aku buat macam ni akan ditolak. Kalau aku buat macam ni mesti akan kita yang downgradekan diri kita. Kita yang kita tak buat lagi benda tu, tapi kita dah fikir macam-macam dah. Orang yang mempunyai perasaan begini mesti selalu menggunakan ayat-ayat negatif kan. Kita selalu negatifkan diri kita. Mak ayah aku mesti tak benarkan. Oh, kalau aku buat begini mesti isteri aku mengamuk. Kalau aku buat macam ni mesti adik-adik aku. Kita yang terapkan dalam minda kita kalau suka sangat dengan perkataan kalau. Kita selalu takut ditolak. Orang yang macam ni, orang yang ada perasaan takut ni, selalunya dia mesti pernah berasa kecewa dan sedih akibat menerima penolakan. Betul lah. Siapa je tak sedih kalau ditolak kan? Siapa je tak kecewa kalau menerima penolakan? Tapi dengan adanya perasaan takut ditolak ni akan menjadikan kehidupan seseorang itu sukar, kerana setiap daripada kita perlu berurusan dengan orang lain sepanjang masa. Betul, dengan adanya perasaan takut ditolak ni membuatkan kita low confident, kita takut nak jumpa orang ramai, kita takut nak jumpa manusia lain. Maksudnya kita takut kalau aku macam ni, aku tak cantik, kita terlalu downgradekan diri kita. Okey, perasaan takut ni juga akan menjadikan manusia itu takut untuk mengeluarkan pendapat, cadangan atau idea. Mereka akan lebih memilih untuk menjadi pak sangguk dan tukang angguk saja. Betul. Betul sangat. Kalau kita dalam meeting ke, kalau kita jumpa orang baru ke, kalau kita dalam kelas ke, mesti kalau lecturer tanya ada idea, ada pandangan, kita lebih prefer untuk cakap tak ada. Even kita rasa tak puas hati, even kita rasa ada benda yang perlu kita suarakan, tapi kita memilih untuk cakap tak ada. Sebab kita takut. Kita memilih untuk berdiam diri dan angguk saja. Setuju? Semua setuju? Setuju. Ada pendapat? Tak ada. Sebab kita takut untuk menerima rejection. Yang kedua adalah takut gagal. Takut gagal ni adalah satu ketakutan yang membunuh banyak sangat impian manusia. Ini kerana kegagalan itu selalunya memalukan dan menyakitkan, dan ramai orang tidak mahu untuk menghadapinya. Betul, macam mana nak cakap? Kita tak ada langsung yang nak rasa gagal. Kita tak ada langsung yang nak rasa loser. Kita rasa macam setiap kali kita buat sesuatu, kita tak expect pun kita akan menghadapi kegagalan. Gagal sebenarnya adalah suatu faktor yang kita mesti hadap gagal dulu sebelum kita jadi seorang yang berjaya. Gagal sebenarnya adalah suatu faktor yang mesti dihadapi oleh seseorang yang ingin berjaya, kerana daripada kegagalan itulah akan menjadikan kita lebih kuat dan lebih tinggi komitmen untuk berjaya. Betul? Kalau kita betul-betul nak berjaya, kita gagal sekali, kita akan bangkit berkali-kali. Kalau kita betul nak berjaya, kita akan lalui kegagalan tu dengan banyak lagi kejayaan yang lebih. Maksudnya kita tak fed up lah, kita tak menyerah dengan kita punya kegagalan. Okey. Kenapa sebenarnya orang takut gagal ni? Kenapa sebenarnya orang takut gagal? Yang pertama adalah tiada ilmu. Kita nak buat sesuatu ni, kita tak ada ilmu. Kita main redah je. Kita buat ikut suka hati kita. Sebab itulah kita gagal. Bila kita ada ilmu untuk melakukan sesuatu, kita akan jadi tidak pasti bahawa jalan yang kita ambil atau kaedah yang kita gunakan itu betul dan akan membawa kejayaan. Bila kita ada ilmu ni, kita akan guna cara yang betul lah. Kita akan guna cara yang betul, didikan yang betul, idea yang betul. Jadi insya-Allah akan mencapai kejayaan. Okey, yang kedua, kenapa kita takut gagal ni adalah kita mementingkan pandangan umum. Betul sangat sahabat-sahabat, kita terlalu fikirkan pandangan orang sekeliling. Kalau Nurul sendiri pun, orang tu cakap apa? Mak ayah cakap apa? Adik-beradik cakap apa? Kita terlalu pentingkan suara orang lain daripada suara hati kita sendiri. Kita nak buat benda tu, tapi kita fikirkan, apa orang tu cakap? Apa orang ni cakap? Kita terlalu pentingkan perhatian umum tentang kita.
Jika selama ini kita sudah selesa dengan apa yang kita ada dan kita takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Betul? Bila kita berada pada tahap yang selesa, kita tak berani dah nak keluar daripada keselesaan kita tu. Sebenarnya kita perlu menerima hakikat bahawa ramai orang yang berjaya dalam dunia ni adalah orang yang berkali-kali menerima kegagalan dalam hidupnya. Betul? Tengok contoh-contoh orang hebat. Tengok contoh orang-orang hebat. Berapa kali dia mencapai kegagalan sebelum dia sebelum dia mencapai kejayaan yang sebenar. Okey. Yang ketiga adalah perasaan takut miskin. Perasaan takut miskin. Bila kita berada dalam keselesaan, kita takut sangat untuk hidup dalam keadaan miskin. Bila kita takut miskin, akan menyebabkan minda kita memberi amaran supaya kita berasa selesa dengan apa yang kita miliki. Contohlah hari ni, contohlah kita dah buat bisnes lah. Kita buat bisnes hari ni, untung kita 1,000, 2,000. Kita dah rasa selesa dah. Kita dah rasa selesa dah dengan untung sebanyak tu. Jadi menyebabkan kita takut untuk melangkah lebih lagi sebab kita takut kegagalan, kita takut kita rugi, kita takut kita jadi miskin. Sebenarnya dengan tak keluar daripada keselesaan tu tak akan menyebabkan kita mencapai lebih lagi kejayaan. Umat Islam tidak sepatutnya takut miskin kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kejayaan kepada hamba-Nya. Kepada semua makhluknya Allah telah menjanjikan kekayaan kepada mereka yang berusaha dan bertakwa. Setiap manusia, tak kira apa agama yang ditetapkan, telah ada rezekinya dari azali lagi. Usaha dan ketakwaan kita akan membantu menentukan banyak atau sikit jumlah rezeki yang kita dapat. Okey. Okey, seterusnya adalah takut dikritik. Betul, bila kita buat sesuatu, bila kita nak buat sesuatu tindakan, kita sangat takut dikritik. Ada seorang wanita ni, dekat sini dia ada bagi satu kisah. Seorang wanita ni, dia bercita-cita besar untuk menjadi seorang penulis, tapi dia kuburkan impian dia sebab dia tak suka dikritik. Dia tak suka orang baca tulisan dia, dia tak suka orang tegur dia punya tulisan. Takut dikritik ni adalah kerana kita mempunyai sistem pertahanan diri yang lemah. Dalam diri kita ni, benteng pertahanan dalam diri kita ni, atau nama lain dia antibody kita ni, kita takut untuk dikritik sebab kita tak kuat. Dalaman kita ni tak kuat sebab kita takut kritikan-kritikan tersebut menjadi racun kepada tindakan yang bakal kita bawa. Sebenarnya kritikan tu yang akan membuahkan sebuah kejayaan yang hebat. Kita perlu membina sistem pertahanan dalam diri kita untuk menerima kritikan ni sebagai sesuatu yang positif. Bila orang kritik kita, bila orang tegur kita, kita ambil yang positif sebagai suatu daya tolakan untuk kita terus memecut laju dalam tindakan yang kita ambil. Bila orang kritik kita tu maknanya kita kena improve. Bila orang tegur kelemahan kita, maksudnya kita ambil teguran dia tu dan kita buat sesuatu yang ditegur tu jadi lebih hebat. Okey, mungkin setakat tu saja dulu. Nanti ada masa, ada lain kali kita sambung lagi tau. Okey, sahabat-sahabat boleh share apa yang even sedikit pun sahabat-sahabat dapat daripada sharing Nurul tadi, sampaikanlah kepada kawan-kawan yang lain supaya kita semua mencapai kejayaan, supaya kita semua mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Nurul akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.